Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berjumpa untuk kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang disusun, yang digarapkan oleh para alim ulama al-ajilla al-musannadin yang sangat barakah mereka itu. Dan kita bersyukur kerana kita berada di tempat yang sangat mulia di muka bumi ini, masjid. Khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha. Sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan seburuk-buruknya adalah pasar-pasarnya. Sehingga para fuqaha telah membahaskan tentang hukum hakam masjid ini, sehingga dalam bab niat pun ada perbahasan. Kita kalau masuk masjid biasa kita niat sunat, nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tetapi sebahagian yang lain membahaskan supaya lebih banyak pahala. Kalau kita masuk masjid, malah boleh dinazarkan ketika masuk masjid ini. Umpama bila kita masuk masjid tadi itu, kita sudah niat nazar, ya Allah, saya bernazar untuk beriktikaf selama mana saya berada di dalam masjid ini. Jadi iktikaf tadi niatnya jadi apa? Nazar. Bila jadi nazar, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Tadi niat nazar. Ketika nak duduk i'tikaf, maka kita niat i'tikaf, tapi niat i'tikaf wajib. Macam mana? Dua cara. Nawaitu fardal i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku niat fardu i'tikaf. Walal i'tikaf hukum asalnya adalah sunat. Kenapa jadi wajib? Sebab dinazarkan. Itu satu. Yang kedua, boleh juga niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid manzuran. Manzuran maksudnya dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Sampai begitu sekali itu alim ulama fuqaha selebih khusus, supaya apa? Pahala kita berganda-ganda. Duduk sama duduk, i'tikaf sama cara duduknya, lama mana sama juga, tetapi bezanya niat sahaja. Boleh Jadi untuk membanyakkan pahala, i'tikaf itu dinazarkan, dan duduk sama saja ke aja. Baik. Kalau masuk dalam masjid tak sempat sunat tahiyatul masjid, umpama sajalah kita masuk masjid untuk solat maghrib. Bila kita masuk, orang dah bersusun dekat as-saf ni, tak sempat kita nak solat sunat tahiyatul masjid. Walau sunat tahiyatul masjid itu walaupun sunat, tetapi itu perlu sebagai adab kita masuk dalam masjid. Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Faqih, beliau selalu peringatkan, jangan tidak solat sunat tahiyatul masjid, hatta kalau orang mengajar sekalipun. Tetapi carilah tiang-tiang, jangan sembahyang tang ni, jangan sembahyang depan ni cari tiang-tiang. Kenapa? Sebab kita masuk masjid kan dahulu masjid, hak masjid itu. Maka kita kena solat juga, kata beliau, solat sunat tahiyatul masjid. Kecualilah majlis ilmu itu diadakan di luar sana tu, itu tidak mengapa. Masuk terus duduk sahaja. Di ketika macam tadi kita masuk, orang sedang solat, kita jangan sunat tahiyatul masjid lagi. Maka hendaklah kita ikut mereka solat juga. Tapi ketika nak masuk, berjalan ke sini, khatamkan 4 kali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sangat elok disambung wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh Baik. InsyaAllah
hari ini kita akan baca kitab paling ringkas dalam mazhab Asy-Syafi'i, iaitu kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini jangan tidak dikhatamkan, sebab ia paling ringkas sebelum naik kitab-kitab yang tinggi-tinggi di atas tu. Al-Faqir telah merujuk syarah-syarah kitab Safinatun Najah ni. Antara yang paling terkenal Nailur Raja, Nailu Ar-Raja. Kitab ni dibaca di Mesir dan dibaca di Yaman. Antara syarah yang terbaik, sebab dia tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kalau Ghayatul Muna, itu tinggi sangat Ghayatul Muna tu. Antara kitab yang terbaik juga Kashifatus Saja. Masya Allah, Ustaz Ayat dan asatidah yang lain, ana jatuh cinta dengan kitab Kashifatus Saja. Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bintani, beliau digelar dengan An-Nawawi Al-Thani. An-Nawawi Al-Thani itu siapa? Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Beliau tidak punya anak, tapi kenapa beliau disebut Abu Zakaria? Ajib kan. Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijriyah. Kalau dipanggil Syaikhan di kalangan mutaqaddimin, itu merujuk kepada Al-Imam Rafi'i dengan Al-Imam Nawawi. Jadi beliau meninggal umur 45 tahun, meninggal tahun 676 Hijriyah. Tak ada anak, tak sempat kahwin. Tapi kenapa beliau laqab kunyah beliau apa? Abu Zakaria. Ini satu faedah yang untuk kita belajar, ya. Kerana beliau antara ulama yang mengatakan sunat pakai kunyah. Antara ulama yang mengatakan sunat pakai kunyah. Kunyah ni panggilan lah. Ada satu lagi laqab. Laqab ni gelaran. Kunyah beliau Abu Zakaria. Laqab beliau Muhyiddin. Bukan nama tu. Nama beliau betul apa dia? Yahya. Ayah beliau namanya Sharaf. Jadi kunyah beliau Abu Zakaria, laqabnya Muhyiddin. Kenapa beliau guna pakai Abu Zakaria? Kerana beliau antara ulama yang berpendapat sunat pakai kunyah. Kenapa? Sebab Nabi suka panggil sahabat dengan kunyah. Contohnya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nama beliau apa sebelum Islam? Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Ketika beliau masuk Islam, Nabi tukar nama Abdullah, daripada hamba Ka'bah, baik hamba kepada Allah. Tapi Nabi tak panggil beliau Abdullah ibn Abi Quhafah, tak. Tapi Nabi panggil Abu Bakar. Tuan-tuan tahu sebab apa? Ketika Nabi mendakwah kepada Islam, sahabat-sahabat yang lain dengar dulu. Apa yang Nabi explain, dicermati dulu, difahami, ditanya dulu. Barulah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dengar dulu, tanya dulu, tenang, barulah masuk Islam. Sayyidina Abu Bakar tidak. Sayyidina Abu Bakar tidak. Nabi explain kepada beliau. Lepas Nabi explain, Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar, menyuruh kepada Islam, terus asyhadu an la ilaha illallah, terus cepat, pantas dan laju. Sebab tu Nabi panggil beliau bapa cepat, pantas dan laju. Bakar ni maksudnya laju. Bakar ni cepat, pantas dan laju. Sebab tu Nabi panggil beliau Abu Quhafah. Abu Bakar. Ayah beliau Abu Quhafah. Nanti kita masuk bab solat, nanti saya akan bagi tahu. Ada satu perkara yang kita jangan lupa. Sayyidina Abu Bakar sangat berjasa pada kita. Nanti dalam bab sunat hayah nanti kita bagi tahu, ya, apa yang saya maksudkan. Sampai sekarang tak apalah, bagi tahu sekarang takut lupa.
bagi tahulah takut lupa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau Allahu Akbar ketika berhijrah dengan Nabi. Cerita panjang saya pendekkan saja. Sampai di bumi Madinah, sudah beberapa hari di sana, ayah beliau yang masih berada di Makkah, dia kira macam berletiak lah, berletiak sekitar, beletir sedikit dengan anak Sayyidina Abu Bakar, Asma binti Sayyidina Abu Bakar. Kata Tok Wan dia ni, Abu Quhafah ni, Pok Hang pi hijrah tak tinggal satu apa pun dengan kita. Lagu tu dia berletiak. Tahu Ustaz masa berletiak tak? Ustaz ya tak faham. Dia macam apa bahasa beletir ni apa mengaji? Beletir membebel faham saya? Membebel apa ni gitu baik. Dia kata bapak kamu ni, saya lupa tadi, saya tak boleh cakap bahasa utara sangat, bahasa Ustaz Iyad dengan Ustaz ada kat sini, takut tak faham nanti. Maaf Ustaz, lupa saya duk biasa cakap lagu ni. Ayah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu namanya Abu Quhafah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhijrah habis harta dibawanya, sehingga simpanan beliau tu kosong. Itu yang menyebabkan bapa beliau membebel, berletir. Lalu dia berada di Mekah ketika itu. Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah semua dah sampai ke bumi Madinah. Lalu dia membebel lah lebih kurang. Dia bagi tahu dengan cucu dia siapa? Asma. Kan Asma anak Sayyidina Abu Bakar. Dia kata bapak kamu ni pergi berhijrah, satu apa pun dia tak tinggal. Asma orang yang cerdik. Abu Quhafah ketika itu mata tak berapa nak nampak. Lalu dipanggilnya Tok Wan, Tok mai, saya nak tunjuk dengan Tok, ada ayah tinggal, ada ayah tinggalkan mana harta untuk kita. Apa dia? Apa Sayyidatuna Asma buat? Dia ambilnya batu-batu, dia letaknya dekat tempat Sayyidina Abu Bakar selalu letak duit, dirham, dinar, tetapi ditutupnya dengan kain gitu. Jadi mari Tok, sebab Tok tak nampak sangat, dia ambilnya tangan atuknya, cuba Tok pegang. Bila atuk dia pegang, oh ada, ada tak apa. Ada tak apa. Walhal yang itu bukannya dirham dengan dinar tu, apa tu? Batu-batu je. Lepas itu Tok dia tak membebel lagi dah. Walhal sebenarnya hartanya semua sudah dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang saya nak cerita di sini beliau tak pernah masbuq dalam solat berjamaah, tak pernah tinggal. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari dia lambat. Saya bersalah sangat. Apa dosa saya lambat ni tak tahu. Jadi akhirnya beliau dengan pasrah berjalan menuju ke saf, tapi hati sedihlah. Tak pernah tinggal masbuk, tak pernah tinggal berjamaah lah, tak pernah solat secara masbuk. Barangkali kali ini masbuk lah sebab lambat datang. Ketika beliau menuju ke saf dengan tenang, jangan isti'jal. Al-ajalatu minasyaitan. Kalau kita masbuk jangan berebut-rebut. Berjalan dengan tenang. Ketika beliau Allahu Akbar dan sujud dan rukuk, sempat beliau rukuk dengan qadar tama'ninah. Apa dia tama'ninah? Tama'ninah itu dengan qadar subhanallah. Jadi kalau boleh rukuk dengan qadar tama'ninah, faqad adrak, maka dapatlah rakaat itu. Dia rukuk tu sempat dia bersama rukuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna dapat tak dapat rakaat? Dapat. Tak jadilah masbuq. Lalu dia bersyukur dalam hatinya, alhamdulillah, ingat tadi dah lepas dah, rupanya dan lagi, masya-Allah. Syariat ketika itu setiap perpindahan takbir
intiqalat, rukun ke rukun, semuanya dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada sami Allahu liman hamidah, tak ada. Ketika itu Allah datangkan malaikat Jibril jumpa dengan Nabi dalam solat. Lalu malaikat Jibril menyampaikan salam daripada Allah dan bagi tahu, ya Muhammad, mulai daripada hari ini jangan sebut Allahu Akbar lagi daripada rukuk ke i'tidal, tetapi sebut sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memujinya. Nabi pun sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar hambanya yang memujinya. Siapa yang memuji Allah tadi itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, sampai sekarang ya, kenangan Allah abadikan hebatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sampai Allah abadikan dalam solat sunat baik, solat fardu baik. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berusaha membaca kitab fiqh. Dahulu di sini kita baca kitab sifat 20 tauhid. InsyaAllah akan datang mengaji, kita baca kitab tasawuf pula. Malam tadi saya baru selesai mensyarahkan kitab Penawar Bagi Hati. Pernah dengar nama Ustaz Ayat? Penawar Bagi Hati, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesia, orang Indonesia. Kitab ni Ustaz, kitab Jawi lama. Kalau di Malaysia ni masyhur sangatlah kitab Penawar Bagi Hati kan. Apa yang saya buat, kitab tu kan bahasanya tidaklah terlalu klasik, tetapi antara klasik dengan moden. Jadi apa saya buat, saya lenturkan bahasa klasik tu menjadi bahasa moden kita. Contohnya kan, berkatalah mereka itu pada barang yang kan, itu bahasa yang agak klasik tu Ustaznya. Sebab banyak dah dibaca orang, saya tak nak orang muda lari. Sebab kitab ini bagi saya kitab tasawuf yang antara yang terbaik sekarang. Kenapa? Ringkas dan bersistematik. Dia sebut dan cantik sesuai dengan perjalanan sufi. Perjalanan sufi, dia pertama sekali mesti takhalli, kemudian tahalli, barulah tajalli. Cantik. Kitab itu sebut begitu. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam tadi selesai saya mensyarahkannya pengaji. Boleh pula kita buat nanti tahun depan. InsyaAllah. Saya namakan kitab ni dengan Qalbun Salim. Saya belum pernah bagi tahu dengan umum ni. Ni kali pertama sebut ni. Qalbun Salim insya-Allah akan dicetak, akan dimasuk ke penerbit minggu hadapan. Minggu satu lagi insya-Allah. Tolong doakan ya. Ni hadza bi barakat da'watukum jami'an, masya-Allah. Baik, mari kita lihat siapa yang mengarang kitab Safinatun Najah ini. Baik, mari kita lihat dahulu ya. Biar ada kitab supaya senang kita dhabitnya. Baik. Ana nak hadiahkan kitab pada asatidah. Ustaz Ayat dah ada dah. Ustaz dah ada belum kitab ni? Kalau tak ana nak hadiahkan. Ustaz ada. Masya Allah. Ustaz baru beli hari ni ke? Baru dapat hari ni ke? Dah ada sebelumnya? Allah. Ustaz dah dhabit belum? Kalau belum, mana nak bagi yang baru kulit tebal. Ustaz begini, ana nak hadiahkan pada Ustaz 3. Tolong santri Ustaz seorang, tolong pergi ke Abang Zahir, kulit tebal. Ambil, saya nak hadiahkan kulit tebal. Kulit nipis tu nanti Ustaz simpan, Ustaz bagi siapa-siapa tak apa. Tapi yang ni yang nak hadiahkan. Zahir, tolong ni tiga buah Zahir. Tolong terima hadiah Ana. Yang itu terpulanglah Ustaz nak buat macam mana tu kemudian. Tapi niat Ana, memang Ana niat. Ana tak tahu kata yang santri Ustaz yang nak ni, kalau tak boleh kita berkira. Saya tak tahu mengaji yang kata nak mengaji sekali ni anak murid Ustaz Ayat. Kalau tuan-tuan Haji bagi tahu, saya ada something nak bagi tahu. Tak apa, kemudian nantilah. Terima dulu Ustaz. Kalau boleh asatidah biar kulit tebal, kalau boleh.
sebab kita nak mengajar ni sampai kita meninggal dunia ini, kalau boleh tapi bukan satu paksaan lah, biar kulit tebal. Beza pun taklah banyak sangat bezanya ni. Boleh kata ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Baik, nanti ni ustaz ni tolong ana baca ya, tolong sekarang. Baik, saya akan dibantu oleh ustaz nama apa? Kamil Amir. Ustaz Amir akan bantu saya selama 2 hari baca yang Melayu je, jangan risau. Yang Arab ana baca. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh ustaz? Baik, mari kita lihat muka surat X. Saya tak faham sangat macam mana nak sebut muka surat X. Muka surat X saya tak tahu sangat sebut apa ni dalam orang Indonesia, tiara XI apa semua ni. Muka surat X. Boleh? Baik, nanti Ustaz Amir akan bantu saya dan saya akan syarahkan supaya kita dapat khatam ni dalam masa 2 hari. Ni sebenarnya nak khatam ni, seminggu ni, siang, malam, pagi, petang barulah lumat. Saya kitab ini insya-Allah kalau baca syarah di bawah itulah insya-Allah. Saya baca ini dalam 2-3 tempat baca syarah dia lain. Tapi hari ini saya tak baca gitulah sebab masa kita 2 hari saja. Tapi insya-Allah sebab tuan-tuan, bukan kerana saya tidak, saya lihat syarah-syarahnya luar biasa sekali. Dan Ustaz Iyad dan masyayikh kita, kitab Kashifatus Saja barangkali sudah dipelajari Mengkalina. Kitab tu paling banyak fawaid Ustaz, paling banyak fawaid. Kitab yang banyak fawaid, kitab tu ada nilai dia. Sebab itu dalam buku saya ni banyak fawaid. Apa dia fawaid? Faidah, sesuatu yang jarang kita dengar sebab jarang dibahaskan dalam kitab, tetapi terselit di dalam butunul kutub dan di dalam sudurul ulama. Jarang dibicarakan. Nanti kita tengok ada faedah-faedah, nanti kita akan bicarakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz Amir untuk baca biodata pengarang kitab Safinatun Najah supaya kita tahu siapa beliau ya. Baik, silakan biodata. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Biodata pengarang kitab Safinah An-Najah. Ustaz Amir, qala al-musannifu. Qala al-musannifu hafizahullah. Sebab saya yang tulis ni, jangan rahimahullah pula. Sebab saya yang menulis ni, saya masih hidup. Sebab tu kena sebut hafizahullah, jangan rahimahullah dah meninggal dunia lah. Barakallahu fikum. Fadal. Biodata pengarang kitab Safinah An-Najah. Apa maksud Safinatun Najah? Safinah bahtera, An-Najah penyelamat. Maksud kalau dalam laut kita mengarungi lautan dan ada bahtera, insya-Allah selamatlah kita daripada gelombang-gelombang, daripada jerung, daripada batu karang. Kalau ribut sekalipun ada tempat kita berteduh. Seolah-olah pengarang kitab itu inginkan kitab beliau ini akan menyelamatkan orang yang membacanya dan memahaminya selamat mengharungi kehidupan dunia ini. Kankah bahtera itu nanti akan pergi sampai ke pulau idaman ataupun ke tempat yang dituju, supaya bila dah khatam hadam dan faham kitab ini diamalkan, insya-Allah selamat sampai ke akhirat dengan selamat. Tu antaranya maksudnya. Naam.
nama dan kelahiran. Beliau ialah al-alim al-allamah al-faqih. Naam, al-alim yang alim. Al-allamah itu sirah mubalaghah, yang sangat alim. Boleh adik-adik? Dobitnya, dobit kalau boleh dobit jangan pakai pen warna merah, dan kalau boleh jangan guna pensel. Dobit pakai mana-mana pun tak apa. Warna merah sebab kita diajar oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Warna merah ini kurang sesuai sebab ia disukai oleh orang falsafah. Dan syaitan pun ada satu riwayat suka kepada warna merah. Baik, kalau pensel ni dia boleh nanti berapa lama waktu dia akan, kalau terpegang nanti dia akan hilang. Rugilah kita dah dobit tadi kan. Jadi pakailah pen warna apa pun tak apa, asalkan jangan pensel dan jangan warna merah. Naam, al-alim yang berilmu, al-allamah yang sangat berilmu, yang sangat alim, itu sirah mubalaghah. Al-faqih orang yang faham fiqh, kerana mereka sudah ada malakah fiqhiyah. Bukan semua orang boleh disebut faqih, tidak boleh. Sebab kalau dia bukan bidang dia, tidak boleh kita sebut faqih. Contoh, seorang yang mendalami bab hadis, mereka dipanggil muhaddis, tidak boleh dipanggil faqih. Orang yang pandai bab tarannum, bab tajwid, bab makharijul huruf, sifatul huruf, tajwid semua dikuasainya, tapi bidang fiqh itu bukan bidang dia, tak boleh sebut faqih. Sebab itu jangan sebarang memanggil orang. Kalau betul-betul dia sudah mendalami bidang fiqh dan sudah sampai malakah fiqhiyah, bolehlah dipanggil faqih. Begitu. Naam. Syekh Salim bin Sumair bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumay al-Hadrami al-Syafi'i. Naam. Syekh di sini ada dua maksud. Satu, syekh orang tua, sama ada dia muslim ataupun orang bukan muslim. Satu lagi, syekh maksudnya orang yang banyak ilmu, sama ada dia orang tua ataupun orang muda. Jadi maksud kita di sini syekh yang nombor dua tu, bukan syekh yang pertama tu. Syekh yang kedua itu, iaitu orang yang ada ilmu, sama ada dia itu orang muda ataupun orang tua. Naam, nama beliau apa? Salim Pak Sumair ibn Abdullah ibn Sa'ad ibn Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami, berasal daripada Hadramaut. Hadramaut di mana? Di negeri Habibna Habib Umar. Hadramaut. Kenapa nama Hadramaut? Ada beberapa riwayat. Antara yang masyhur, ketika Nabi Hud meninggal, lalu ada orang mengatakan hadarahul maut. Maut itu jadi fa'il, hadarahul maut, maka telah datang padanya kematian. Akhirnya jadilah namanya Hadramaut. Asy-Syafi'i kerana beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Naam. Dilahirkan di kampung Zi Ashbah, salah sebuah kampung di Hadramaut, Yaman. Yaman, negeri yang telah didoakan oleh Nabi SAW ketika Nabi di atas mimbar, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah negeri Syam kami. Syam 4 buah negara, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin, dan negeri Yaman kami didoakan oleh Nabi, sebab itu barakah. Naam. Pendidikan awal dan mencari ilmu. Beliau membesar dan mendapat pendidikan awal daripada bapanya sendiri, Syekh Abdullah bin Sa'ad. Segera kita faham ini keluarga yang beragama, Masya Allah. Beliau belajar Al-Quran dan menguasai tajwid, kemudian mengajar Al-Quran kepada masyarakat. Daripada kecil sudah dididik dengan Al-Quran, sebab itu asas sekali. Naam. Sejak itu beliau dikenali sebagai muallim. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarnya. Guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, beliau kata, jadilah ulama rabbani.
Jadilah ulama Rabbani. Ada 3 ciri ulama Rabbani: berilmu, beramal dengan ilmunya, mengajar orang lain. Itu nah, adik-adik pun sama, santri-santri pun gitu juga, tanamkan niat untuk jadi ulama Rabbani. Muslimat pun sama, bukan lelaki saja, muslimat pun sama juga. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menjadi guru kepada para sahabat kibar sahabat. Masya Allah. Jadi bukan orang lelaki saja yang kena alim, perempuan pun kena alim juga. Beliau belajar ilmu syariat melalui bapanya dan para ulama di Hadraul Maut pada kurun ke-13 Hijrah. Di sini kita belajar, hendaklah kita belajar. Tidak ada tempoh untuk tamat belajar, tidak ada ya, sentiasa belajar. Malah Masya Allah Ustaz kita mengaji lagi, walau mereka alim daripada saya lagi, mengaji juga, tanda tawaduk. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, man raqqa ilmuhu raqqa wajhuhu, man raqqa ilmuhu raqqa, man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa yang nipis mukanya, maka nipis ilmunya. Maksud, siapa yang malu menuntut ilmu, sedikitlah ilmunya. Boleh adik-adik? Man raqqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa yang nipis mukanya, maksudnya tak mau, malu nak belajar. Raqqa ilmuhu, raqqa, nipis jugalah ilmunya. Kita belajar daripada siapa? Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Di dalam kitab Al-Minhajus Sawi fi Syarh Tariqah Ali Ba'lawi, beliau Masya Allah dituntut ilmu beliau itu akhirnya. Walhal beliau ketika Nabi wafat, beliau masih remaja, rasa kurang sangat ilmu, menuntut dengan Sayyiduna Zaid ibn Thabit. Ada riwayat menyebut Sayyiduna Ubay bin Ka'ab. Jadi ketika beliau menuntut dengan Sayyiduna Zaid ibn Thabit, tak berani ketuk pintu sebab menjaga adab. Tak berani, jangan ganggu guru dengan banyak telefon, dengan banyak mesej, jangan, nanti terganggu guru. Ketika gurunya keluar, dia tengok Sayyidina Ibnu Abbas duduk di luar rumah. Negara Arab kan angin, bawa pasir. Tengok penuh muka kat sini ni, goncang. Siapa? Yabna ammi Rasulillah. Ya Allah, sepupu Nabi rupanya. Dimarah oleh gurunya, kenapa kamu begini ni Tok Guru? Saya tak berani nak kacau Tok Guru. Gitu Jadi bila Tok Guru nak pergi ke satu tempat, beliau dudukkan Tok Gurunya di atas kuda ataupun keldai, dia berjalan di belakang kuda ataupun keldai, bukan di depan. Masya Allah. Ditanya gurunya, kenapa? Masya'nuka ya Bana Abbas, kenapa buat sebegini ni? Dijawab, hakadha ulimna an nahtarima bi syuyukhina. Demikianlah kami diajar untuk menghormati guru kami. Jalan, jauh juga sampai di tempat yang dituju. Turun Sayyiduna Zaid bin Thabit, dia ambil tangan Ibnu Abbas, dia cium. Tok Guru cium tangan anak murid. Kenapa begini ya Tok Guru? Hakadha ulimna an nahtarima bi ahli baiti rasulina. Macam inilah kami diajar, kata gurunya, menghormati ahli keluarga Nabi kami. Tengok tu, Masya Allah. Akhirnya Sayyidina Ibnu Abbas jadi apa? Jadi orang yang hebat. Lalu apa kata beliau? Dzuliltu taliban fa'uzistu matluba. Adik-adik santri tulis ni, jadi azimat untuk mengaji. Kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebut oleh Al-Habib Zain ibn Ibrahim ibn Sumaid dalam kitab beliau Al-Minhajus Sawi fi Syarh Tariqah Ali Ba'lawi. Adik-adik santri tulisnya, dzuliltu taliban dzal lam ta, bagi barislah. Dzuliltu
taliban, ta alif lam ba alif bubuh tanwin, dzuliltu taliban fa'uzistu, fa ain zai ta, fa'uzistu matluba, matlubana, mim ta lam waw ba alif hamzah. Boleh ya? Apa dia tadi? Dzuliltu taliban fa'uzistu matluba. Maksudnya apa? Saya menghina diri ketika menuntut ilmu, jadi pelajar. Lalu aku menjadi mulia ketika ilmuku dituntut. Sabar, adik-adik mengaji, sabar. Sabar, jaga adab, banyakkan sabar, ikut perintah guru. InsyaAllah nanti khadam, bagi khidmah dengan guru ya. Man khadam khudim, man khadam khudim, itu kata-kata Syekh Nuruddin yang saya tak pernah lupa. Man khadam khudim, kata beliau. Siapa yang khadam pada gurunya, satu ketika nanti orang akan jadi khadam pada dia. Man khadam khudim. Naam, tafadhal. Baik, kurun ke-13. Bila disebut kurun ke-13, macam mana nak tahu kurun? Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204 Hijriyah. Itu kurun yang keberapa? Kurun yang ketiga. Macam mana? Nombor depan tu campur satu. Boleh? Semula ya, macam mana nak tahu kurun-kurun ni? Jadi Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Abu Hanifah, beliau meninggal tahun 150 Hijriyah. Tu kurun ke berapa tu? Dua. Jadi satu depan tu campur satu, jadi dua. Imam Syafi'i meninggal tahun berapa? 204. Kurun ke berapa tu? 3. Tetapi awal kurun ke 3. Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriyah. Kurun ke berapa tu? 6. Kan 5 campur 1, 6. Boleh? Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti meninggal tahun 911 Hijriyah. Kurun ke berapa tu? 10. Ini kurun yang ke-13 ni. Kurun yang ke-13 bermakna beliau meninggal tahun berapa paling kurang? 1200. Jangan ditambah 1, 13 tu jangan ditambah 1 ke depan tu. Jadi kurun ke-23 belas lagi dah. 13 tu ditolak 1 jadi 12. Boleh nah? Nanti kita akan tengok beliau akan meninggal tahun ke-12, tahun 12 something, nanti kita lihat. Boleh adik-adik supaya jangan keliru. Ni ilmu ni mahal ni. Ilmu ni mahal. Kalau orang kata kurun yang keempat, kurun yang kelima, macam mana nak tahu? Nak tahunya ialah tarikh dia wafat tu tambah 1 kat depan dia tu. Macam saya bagi contohnya, Al-Imam An-Nawawi 676 Hijriyah. Kurun ke berapa tu? 7. Boleh adik-adik? Yang depan tu tambah 1. Tafadhal Ustaz. Dakwah dan mengajar. Beliau menghabiskan umurnya yang mulia untuk berdakwah dan menyampaikan ilmu agama kepada para penuntut ilmu. Antara muridnya yang terkenal termasuklah As-Sayyid Habib Abdullah bin As-Sayyid Al-Habib ni gelaran untuk orang yang berketurunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan marga yang berbeza lah. Marga tu berbeza. Apa dia? Al-Haddad, Al-Aidrus, Al-Bahar, Al-Jufri, Al-Hamid. Itu maksudnya marga kat belakang tu. Tetapi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyid Habib Abdullah bin Taha Al-Hadar Al-Haddad dan Al-Faqih Syekh Ali bin Umar Baghuzah. Beliau terkenal dengan kedalaman ilmu dan kezuhudannya sehingga beberapa ulama menulis qasidah memujinya. Antara Al-Allamah Syekh
Abdullah bin Ahmad Basudan. Ilmu payah nak jumpa dengan tawaduk. Ilmu payah nak jumpa dengan tawaduk. Sebab itu apa? Sebab orang yang berilmu jarang dia tawaduk. Orang yang tawaduk memang kerana dia tak ada ilmu. Sebab itu kalau ada orang itu tawaduk dan ilmu, tambah dia ada ilmu tapi tawaduk, tambah zuhud lagi, pegang ilmu dia. Sebab ilmu dengan tawaduk payah nak jumpa. Orang itu selalu tawaduk ya, sebab dia tak ada kurang ilmu. Tapi bila dah ada ilmu, payah dia tawaduk. Tapi bila dia ilmu dan tawaduk serta zuhud, itu kurniaan Allah, bukan senang. Naam. Kewafatannya, Syekh Salim wafat di Betawi, Jawa, Indonesia pada tahun 1271 Hijrah. Betul tak? Kan kurun ke berapa tu? 13. Kita kurun ke berapa sekarang ni adik-adik? Kita kurun ke berapa sekarang? Tahun berapa sekarang? 1440 kan? Kurun ke berapa? Campur 1, 15. Baik. Jadi beliau sudah meninggalkan kita berapa tahun? Tolak, cuba tolak. 1440 tolak 1271 berapa? Lebih kurang 169, betul? Betul baik. Ya Allah, 169 tahun dah beliau tinggalkan kita. Tapi kitab ni kita baca sampai ke sekarang ini, Masya Allah. Mari kita lihat karangan beliau. Antara karangan beliau ialah Matan Safinah An-Najah, Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Az-Zajar, An Tu'atti Al-Hiyal Ribawiyah, dan lain-lain. 6. Terus sebahagian daripada sifatnya, beliau adalah termasuk Ahlus Salah, iaitu para salihin yang mengekali zikir. Beliau juga sangat selalu membaca Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki mengatakan bahawa beliau, Syekh Salim, pernah mengatamkan Al-Quran dalam 7 pusingan ketika tawaf. Kenapa disebut Al-Makki? Sebab beliau berasal daripada Makkah. Kadang-kadang orang tu orang Indonesia ataupun orang Malaysia, tapi disebut Al-Makki kat belakang tu, supaya kita tahu ya, guru-guru kita kan selalu begitu. Macam Syekh Nuruddin kan Al-Makki kat belakang tu. Kenapa? Walau beliau orang Banjar, Al-Banjari Al-Makki, supaya tahu. Supaya kita tahu. Tapi kena ada kaedah, jangan sebarang belajar kat negara orang terus nama Al-Masri, Mesir, tak boleh. Dia ada kaedah dia. Apa dia? Man sakana baladan 4 sinin yasihhu ayyun saba ilaihi. Itu kaedah dia. Man sakana baladan 4 sinin, siapa yang duduk di satu negeri itu selama 4 tahun. Kalau 3 tahun tak boleh 3 tahun 5 bulan tak boleh. Dia mesti 4 tahun mengaji. 4 tahun apa tu? Dhabit 4 tahun hijrah. Man sakana baladan 4 sinin yasihhu ayyun saba ilaihi, bolehlah dinasabkan namanya pada negeri itu. Boleh ya? Contohnya Mak Ajah duduk di Makkah 5 tahun, bolehlah sebut nama belakang Al-Makkiyah. Belakang tu Al-Makkiyah, As-Salanjuriyah, Budra Barbaniyah, Budra Bardana, Al-Makkiyah. Duduk pula di Madinah 10 tahun, Al-Madaniyah. Masya Allah, banyak Mak Ajah bermusautin banyak. Terus semoga kita mendapat manfaat daripada beliau dan ilmu beliau di dunia dan akhirat. Amin. Ini namanya apa ni? Jumlah du'aiyah, khabariyah, lafzan, insya'iyah makna. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan kita dapat barakah insya-Allah dengan berkat beliau tu. Mudah-mudahan kita dapat khatam kitab ini. Pengenalan kitab Safinatun Najah tu tak perlu dulu. Cukuplah kita katakan kitab Safinatun Najah ni paling ringkas dalam mazhab Asy-Syafi'i. Nak mengaji kitab fiqh tak boleh sebarang. Sebab itu walaupun Imam Syafi'i menulis kitab Al-Kita tak boleh nak terus merujuk kitab Al-
Tak pernah lagi lah saya dengar orang belajar kitab tak pernah lagi lah Ustaz. Untuk rujuk tu ada, untuk rujukan, tapi mengajar tak. Kenapa? Bukan tak bagus, tetapi bahasa Imam Syafi'i itu sangat tinggi, istilah-istilahnya sangat mendalam. Sebab itu tak pernah ada orang mengajar dan tidak difahami melainkan ashabul wujuh. Ashabul wujuh ni apa? Anak-anak murid kanan Imam Syafi'i lah, Al-Imam Al-Buwaiti, Al-Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman, Al-Imam Al-Muzani, yang lain-lain. Meninggal Imam Syafi'i, lalu mereka mesyuarat, kalau kita tak ringkaskan kitab guru kita ni, siapa nak tahu? Sebab bahasa Al-Um tu tinggi Bang Haji. Saya ada kat rumah, tapi yang translate lah saya tebal ni kat rumah saya, 1,000 lebih beli kitab ni, Masya Allah. Tapi yang bahasa ni lah, yang bahasa translate Melayu ya. Jadi akhirnya Al-Imam Al-Muzani buat Mukhtasar Al-Muzani, Al-Imam Al-Buwaiti buat Mukhtasar Al-Buwaiti. Kenapa? Takut nanti kitab Imam Syafi'i yang tebal ni tak difaham oleh orang biasa, bahasanya tinggi, lalu dibuat ringkasan-ringkasan. Meninggal mereka, datanglah seorang syekh yang sangat alim, iaitu Syekh Abdul Malik, yang dikenal dengan nama Al-Imam Al-Juwaini. Beliau digelar dengan Imamul Haramain, imam kepada dua negeri haram, sebab beliau pernah jadi imam di Makkah dan imam di Al-Madinah. Apa beliau buat? Beliau ambil Mukhtasar Al-Muzani, Mukhtasar Al-Buwaiti, Mukhtasar lain-lain, Ar-Rabi' bin Sulaiman, beliau syarahkan lagi. Jadi hampir 40 jilid tebal kitab tu. Setebal ini bukan ni. Beliau bagikan nama Nihayatul Matlab, Nihayah Al-Matlab. Meninggal beliau, anak murid beliau Al-Imam Al-Ghazali. Beliau pun apa? Daripada 40 jilid tebal tadi itu, beliau jadikan 8 jilid Al-Basit. Tapi beliau tak puas hati, 8 jilid tadi itu diringkaskan lagi jadi 6 jilid Al-Wasit. Tadi Al-Basit, ini Al-Wasit. Beliau tak puas hati lagi, 3 jilid pula Al-Wajiz. Tak puas hati, 1 jilid Al-Khulasah. Tengok Imam Al-Ghazali, beliau sangat berjasa dengan kita ya. Betul lah kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab beliau Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Apa kata beliau? Peganglah pendapat Imam Al-Ghazali, walaupun sebahagiannya barangkali menyalahi pendapat fuqaha yang lain, kerana beliau adalah faqih besar dalam mazhab Syafi'i. Betul, siapa orang tahu sejarah ni, kitab 40 jilid ni beliau yang ringkaskan. 8 jilid Al-Basit, 6 jilid Al-Wasit, 3 jilid Al-Wajiz, 1 jilid Al-Khulasah. Daripada kitab Al-Wajiz inilah tadi datanglah Al-Imam Ar-Rafi'i. Beliau syarahkan lagi jadi 6 jilid tebal dengan nama Fathul Aziz, syarah kepada kitab Al-Wajiz ni tadi. Daripada kitab Al-Wajiz ni jugalah keluar Raudatut Talibin, keluar kitab Minhaju At-Talibin. Siapa yang karang? Al-Imam An-Nawawi. Masya Allah. Daripada kitab Minhajul Abidin tadi tu, 1 jilid, disyarah lagi oleh ulama yang lain pula. Tengok ke aja, Masya Allah, ulama-ulama ni. Antara yang syarah kitab ini 10 jilid tebal, siapa? Kitab Minhaj ni 1 jilid je. Syekhuna Syekh Nuruddin sampai sekarang tak khatam lagi. Kitab ni disyarah di Senawang berapa tahun dah ni. Kitab Minhaj At-Talibin, dia ada 2 majah ya. Satu Minhaju Al-Abidin, itu Al-Imam Al-Ghazali. Ini Minhajut Talibin, 1 jilid. Masya Allah, ulama sebut man qara'al minhaja haja. Siapa yang baca kitab Minhaj, khatam, faham, alim dia, tak fiqah. Disyarahkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang meninggal tahun 974 Hijriah, kurun ke-10 ni. Dengan 10 jilid tebal, namanya apa? Tuhfah Al-Muhtaj, syarah kepada kitab Minhaj. Datang lagi ulama selepas beliau, iaitu Syekh Ramli As-Saghir. Beliau syarah lagi dengan 8 jilid tebal. Tadi 10 jilid, ni tak kurang ni 8 jilid. Masya Allah. Dengan nama apa? Namanya Nihayatul Muhtaj, syarah kepada kitab
Minhaj. Masya Allah. Nah, ini baru betul mengaji kitab fiqh daripada atas ke tengah. Ini baru tengah ni, belum sampai lagi ni. Sekarang kita tengok daripada bawah pula. Barulah kita mengaji kitab Safinatun Najah, khatam Safinatun Najah. Barulah kitab Matan Ibn Abi Syuja, baru naik kitab Fathul Qarib, baru naik Hasyiah Al-Baijuri, baru naik kitab Iqna, baru naik kitab atas Quratul Ain, kemudian Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, baru berjumpa dengan Minhaj At-Talibin tadi itu. Baik, supaya masa kita tidak terlalu panjang, saya tidak baca syarah semua di bawah ni ya, sebab saya dah pengalaman dah, Ustaz ingat, kalau baca bawah ni memang tak khatam mengaji. Ni kita 2 hari ni kan, ni kena khatam seminggu ni, tapi siang, malam, pagi, petang baru khatam ni. Jadi saya tak sampai begitulah. Kita baca matan, syarah-syarah yang penting, syarah-syarah kita syarahkan, tapi saya tak syarah semua ya. Baik, mari kita mula baca muka surat 1. Silakan Ustaz. Saya baca yang Arab, Ustaz nanti baca yang warna kelabu je, yang atas tu. Yang warna kelabu tu kan atas, yang bawah tu tak payah baca ya. Baik, mari sama kita lihat muka surat 1. Sebelum itu, sebelum saya lupa ya, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik pelajar, santri sekalian, kena ingat ya, bila orang tanya kita rukun Islam ada berapa? 5. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun solat ada berapa? 13. Itu mu'tamad dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim beliau. Tetapi kalau ikut ittifaq 4 mazhab 7. Ala kulli hal, kalau orang tanya rukun agama berapa, jarang kita dengar. Arkanul Islam tu 5. Rukun 6. Rukun iman berapa? 6. Rukun agama berapa? Jarang kita tahu kan mengaji. Sekarang tulisnya Arkanuddin. Rukun agama ada 3. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan. Ini berdasarkan apa ni? Berdasarkan hadis Jibril. Ada dia tulisnya berdasarkan hadis Jibril. Hadis Jibril. Jangan baca Jibrail, Jibril. Hadis yang panjang itulah. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallama idh tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadis sya'ar la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallama fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Hadisnya panjang. Itu namanya hadis apa? Hadis Jibril. Daripada hadis yang panjang ini, ulama buat conclusion apa? Rukun agama ada 3. Sebab yang di akhir tu, di akhir Nabi tanya, ya Umar atadri manisail, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya tu? Sayyidina Umar jujur, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu kata Nabi, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Din, hak mai tadi tu adalah malaikat Jibril yang mengajar kamu agama kamu. Lalu ulama pun buat, agama noh, apa yang ditanya oleh malaikat Jibril? 4. 1 Islam, 2 iman, 3 ihsan, 4 asyratus sa'ah. Lalu kata ulama, rukun agama ada berapa? 3. Tadi Ustaz kata 4. Islam, iman dan ihsan ikut jumhur. Dah tanda-tanda kiamat masuk dalam rukun iman. Gitu. Tapi ulama Yaman kata tak. Ulama Yaman kata tak, biar 4 juga. Sebab ramai dah orang tak takut dengan Allah. Biar kita cerita tentang tanda-tanda hari kiamat tu khilaf sahaja, tu khilaf. Tapi jumhur kata 3. Rukun agama ada berapa tadi? 3. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. Nak tahu tentang Islam, solat, zakat, puasa, haji, ilmu apa namanya? Ilmu fiqah. Tu kita nak belajar ni. Nak tahu tentang iman, apa nama ilmunya? Ilmu tauhid ataupun ilmu aqidah. Tu yang kita mengaji sifat 20. Nak tahu tentang ihsan, apa nama ilmunya?
tasawuf. Boleh. Wajib belajar ilmu fiqh, wajib juga belajar ilmu tauhid, wajib juga belajar ilmu tasawuf. Tetapi diingat, bukan semua perkara dalam perkara fiqh, dalam perkara tauhid dan dalam perkara tasawuf, bukan semua wajib. Dia ada yang maratibnya pula. Sebagai contohnya, yang mengaji tauhid sifat 20, yang wajib kita belajar apa? Sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, sifat yang jaiz bagi Allah. Adapun ta'alluq suluhi qadim, ta'alluq tanjizi hadis itu itu fardu kifayah je tu, tapi mesti ada orang alim bab itu kalau tak berdosa. Sebab nanti kalau orang tanya, boleh tak Allah menciptakan anak Allah sendiri, bolehkah? Kalau jawapan, mana boleh, ni tak logik lah, itu tak tafsil lagi tu, dia kena tafsil. Macam mana tafsil dia? Allah menciptakan sesuatu makhluk dengan sifat qudrah. Sifat qudrah itu bertakluk dengan apa? Mumkinat. Bukan bertakluk dengan wajibat dan dengan mustahilat. Bila timbul syubah-syubah macam ni, situlah pentingnya ilmu sifat 20, ta'alluq saluhi qadim tanjizi hadis. Mengaji boleh buat lagi nanti. Itu sebenarnya saya rasa berhutang kat sini mengaji. Kenapa? Sebab kan kita berebut-rebut, ingat tak Ustaz Ayat, saya cerita bab ta'alluq, rasa berebut sangat. Tambah lagi ni sajana abak sajana abak, saya tengah menyiapkan satu lagi buku sifat 20. Tapi bukan buku yang asal tu. Buku yang asal tu saya buat grafik. Gini, insya-Allah mungkin dalam ujung bulan ni saya siapkan, akan diprintkan berwarna-warni tu Bang Haji. Saya syorkan buat lagi sekali lah sini. Saya suka masjid ni, saya suka. Nak jemput saya ada tiga rukun. Ustaz Iyad, siapa nak jemput saya bagi daurah ma'ajah kena ada 3 rukun. Satu, mikrofon sedap. Ni lulus ni, mikrofon masih sedap. Yang kedua, mesti ada aircon. Ni kan aircon sedap ni. Satu lagi, mesti ada LCD. Tapi LCD jangan rosak. LCD kena betul. Ada satu tempat tu, tanpa menyebutlah saya tulis ni mengaji dalam komputer saya warna biru, keluar warna kuning. Saya ini tanpa menyebut tempat lah. Kalau boleh sedia 3 benda tu, insya-Allah sila jemput untuk kita sama daurah. Sebab sifat 20 ni penting sangat ya. Jangan meninggal, jangan tutup mata, melainkan khatam sifat 20. Demi Allah saya sebut ni. Ini berdasar pengalaman saya berdakwah ni. Kita boleh sahaja berbeza dari segi fiqah, dari segi tasawuf, boleh insya-Allah. Tapi akidah jangan. Kalau batal solat, ulang balik. Salah baca, ulang balik. Batal akidah, khalas. Sebab tu sangat sensitif bab akidah ini. Bukan ni offer ni mengaji. Ni offer ni, tapi tahun depan lah kita buat sekali lagi mengaji sifat 20. Tapi kita tak pakai kitab tu dah. Kita pakai kitab baru saya. Daripada muka surat pertama dah terus grafik semua. Daripada muka surat 1 sampai 100 lebih, semuanya ada gambar rajah. Saya tak nak tulis macam ni. Ni kan macam ni, kena orang pening kepala tengok ni kan. Ni pun dah mujur dah. Kalau lah saya tulis dalam Jawi, macam mana ni saya? Kalau saya tulis ni dalam Jawi ni, ada satu Ustaz Iyad, kitab Jawi lama. Cuba mak ajah cuba santri cuba dengar kitab Jawi lama. Mula-mula tu Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun tulis kaf mim lam ya. Cuba baca. Kaf mim lam ya. Cuba baca. Cuba santri cuba. Boleh tak? Santri jawab kaf mim lam ya. Ni Jawi lah, ni Jawi. Entum baca kitab Arab kan? Ni Jawi. Kaf lepas je Bismillahirrahmanirrahim.
Kaf mim lam ya. Apa bunyinya tu? Apa dia? Ustaz jangan jawab, santri jawab. Boleh? Ada Ustaz, ada yang baca ayat kemelai kitab ini. Kemelai kitab ini. Kaf mim lam ya, dia baca kaf mim lam ya kitab ini, dia pun pening. Kemelai kitab ini, pening orang dengar. Bahasa apa kemelai ni? Rupa-rupanya apa? Ku mulai, Masya Allah. Kaf mim lam ya tu, ku mulai kitab ini. Ada orang silap baca kemelai kitab ini. Bahasa apa ni nak kata bahasa Bogor bukan? Ku mulai kitab ini, dia baca kemelai kitab ini. Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok muka surat 1, Muqaddimah. Syekh Salim ibn Sumar al-Hadrami Asy-Syafi'i berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal Ustaz, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul, macam tu cara bacanya. Jangan dibimbang dengan bawah tu sebab bawah tu untuk syarah. Tapi saya tak syarah semualah. Ni untuk ustaz-ustazah saja ni. Untuk ustaz-ustazah saja ni Bismillahirrahmanirrahim ini ada muta'alliqat itu, ada muta'allaq dekat situ tu. Bila kita baca bismillah ni, paling kurang kata ulama ada 8 muta'allaq dia. Apa dia muta'allaq? Ada seolah-olah ayat yang hilang depan tu. Sebab contohnya, kalau saya datang dekat surau ini, dekat masjid ini, tiba-tiba saya bagi tahu begini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani ataupun Penyayang, tak faham tuan-tuan, saya tahu. Kerana itu seolah-olah ada ayat yang di depannya tak disebut, ada ayat yang di belakangnya tak disebut. Ni untuk ustaz-ustazah aja. Kalau adik-adik santri boleh dabit tu, masya-Allah lah. Ada 8 muta'allaq dia. 1, taqdim al-fi'lil am. Taqdim al-fi'lil am. Apa dia? Bidayati bi bismillahirrahmanirrahim. Bidayati bi bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah permulaanku dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tapi kata ulama, permulaan apa? Makan ke, minum ke, berlari ke? Yang paling bagus nombor 2. Apa dia? Bidayati taqdim al-ismil khas. Tadi mula-mula tadi takdim, tulis dulu ni. Pertama sekali takdim al-ismil am. 2, takdim al-ismil khas. 3, takdim al-fi'lil am. Terus keempat, takdim al-fi'lil khas. Boleh sana? Baik. 5 sampai 8 tu Ustaz tukar ya. Takdim tu jadi takhir, tu je. Boleh Tapi ini sebenarnya ni untuk dalam di pondok kita mengaji ni lah. Daurah sebegini sebenarnya tak sesuai, tapi alang-alang ada ustaz-ustazah mengaji ni biar dapat manfaat jugalah ya. Baik. Takdim al-ismil am sebelum bismillahirrahmanirrahim ni ditakdim dengan apa? Ismil am, bidayati, permulaanku dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Kata ulama, elok yang kedua. Jangan ismil am tapi ismil khas. Apa dia? Spesifikkan. Daripada bidayati itu ditukar jadi ta'lifi, penulisanku. Tapi dengan isim, jangan guna fi'il ya. Ta'lifi bi bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga kata jangan guna isim tapi guna perbuatan. Apa dia? Bidayati itu ubah jadi mudhari'. Apa dia? Abda'u. Abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Mula apa? Aku mula apa sekarang? Letak di situ nombor 4. U'allifu. Aku mengarang dengan nama bismillahirrahmanirrahim. Itu yang nama tadi taqdim al-fi'lil khas. Boleh ya? Tapi ni agak dalam sikit lah ni.
Ini tak mengapalah, tulis dulu, mungkin nanti boleh faham. 5 sampai dengan 8, ini memang tak ada dhabit ni, dia tak ada dhabit kat sini ni. Saya tengok ada ustaz-ustazah datang, saya campurlah sikit dak tu. Nah, ni Kak Ajah, Mak Ajah kalau tak tahu ni pun tak apa. Nah, kalau tak tahu pun ni tak apa. Nah, dengar saja dulu. Baik, yang keberapa dah? Yang kelima ya. Daripada kita takdim, elok kita takhirkan sebagai adab kepada Allah. Letak dulu Bismillahirrahmanirrahim bidayati, itu kata takhir tadi tu. Kemudian yang keenam, Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Nah, yang ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim abda'u. Abda'u apa? Yang paling bagus nombor 8. Apa dia? Sebagai adab kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim u'allifu, itu paling bagus sekali. U'allifu, aku menulis. La, aku menulis, sebab fi'il mudhari' kan sekarang. Ni sekadar untuk ustaz-ustazah, boleh disimpankan, nak tunjukkan hebatnya ulama. Dalam kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, ada takdir dekat situ tu, ada muta'allaq dekat situ tu. Apa muta'allaq? Dia ada 8. Ulang balik. Taqdim al-ismil am, taqdim al-ismil khas, taqdim al-fi'lil am, taqdim al-fi'lil khas. Tapi kata ulama, untuk beradab jangan ditakdimkan, biar bismillah kat depan. Sebab tu jadi ta'khir al-ismil am, ta'khir al-ismil khas, ta'khir al-fi'lil am, ta'khir al-fi'lil khas. Jadi jumhur ulama mengatakan paling bagus apa? Nombor 8 tu, sebagai beradab. Dan bila kita guna fi'il sekarang fi'il mudhari' sekarang menulisnya tu, gitu. Mohon maaflah yang ni agak panjang sikit. Saya pun tak syarah lagi apa kelebihan bismillah, kenapa bismillah, apa rahsia dalam tu, saya tak. Kalau saya syarah ni habis yang tu saja hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami Syekh Ahmad Kami Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, dia kata apa? Ada ulama dia mensyarah ba tu Kak Ajah yang ada pada bismillah tu 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Saya boleh syarah ba tu insya-Allah. Tapi titik, ada ulama lagi dia kata rahsia ba tu ada pada titiknya. Mari saya sebut sedikit yang disebut oleh Syekh Ahmad Dahlan Al-Jampasi, Ahmad Ihsan Al-Jampasi Al-Kadiri dalam kitab beliau Sirajut Talibin, syarah kepada kitab Minhajul Abidin. Juga disebut oleh Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Bintani dalam kitab tafsir beliau Marahul Labid. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Bintani, beliau syarahkan kitab Bidayatul Hidayah, sedikit beliau sebut rahsia seluruh kitab-kitab dan suhuf ada dalam Quran. Rahsia Al-Quran ada dalam suratul Fatihah. Rahsia suratul Fatihah ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Rahsia Bismillahirrahmanirrahim ada dalam huruf ba. Rahsia huruf ba ada dalam titik ba itu. Itu saya tak sampai ilmu saya. Kalau ba tu ya. Sebab ulama sufi kata apa? Ba tu huruf jar. Min, ila, wa an, wa ala, wa fi, wa rubba, wa ba, wa kaf, wa lam. Ba tu maksudnya apa? Dengan. Kalau istilah sufinya bi tambah ya, bi kana ma kana, dengan akulah kata Allah kekuasaanku yang telah berlaku, wa bi yakunu ma yakunu, dan dengan kekuasaanku yang akan berlaku. Itu untuk ba tu bi. Kalau titik, rahsianya apa? Rahsianya tidak dinamakan Al-Quran, melainkan ada surah-surahnya, 114 surah. Tidak dinamakan surah, melainkan ada ayat-ayatnya. Tidak dinamakan ayat-ayat, melainkan ada perkataan-perkataannya. Tidak dinamakan perkataan, melainkan ada huruf-hurufnya. Huruf yang last huruf apa? Ya, hamzah, lam, alif. Tolak. Tidak akan ada jim, melainkan ada ta. Ni kajian sufi lah ni. Tidak mungkin ada ta, melainkan ada ba. Ba itu adalah huruf alif yang terlentang, dan alif itu berasal daripada titik. Cuba tulis alif. Macam mana how you are going to write alif?
كيف أن تكتبي ألف؟ نعم كيف؟ نعم كيف ألف؟ نعم أيوة ثلاثة نعم وتكتب وتضع على الورقة وبعدين تخط إلى الأسفل ولا إلى الأعلى؟ أسفل نعم itu namanya alif. Kertas tekan itu namanya alif. Jangan tekan, jangan tanya ke atas, malu dengan cucu. Tulis alif tulis alif macam mana Kak ajar? Tekan, tarik ke bawah ke tunjuk ke atas? Tarik ke bawah, jangan tunjuk ke atas. Tunjuk ke atas malu dengan cucu kan. Tekan, right? This you want to write alif. Let's say the first thing you have to do is you put your pen there. You make a dot there, right? So let's say your intention is to write A, but later on you think it's okay. Later on, after this, let I rest for a while. Dia akan tetap alif gini tak jadi alif dah. Tangkap balik jadi apa kat situ? Titik. That is the beginning of alif. Tilkal bidayah li harfil alif. Tilkal bidayah li harfil alif. Sah? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kenapa disebut Ar-Rahman Ar-Rahim? Itu panjanglah. Saya pun tak bernina sebab kalau nak syarah Ar-Rahman itu ada 5 huruf, Ar-Rahim ada 4 huruf. Sebab itu dia ada beza tu. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadati al-makna. Itu panjang lagi cerita. Saya kena sabar juga mengaji. Kalau tak saya syarah semua sekali habis kita tak khatam hari ini. Jadi pensyarah ni, jadi mensyarah kitab ni kena sabar juga sebenarnya. Kalau tak semua kita nak syarahkan. Baik, saya berhenti kat situ. Mari kita lihat kenapa ulama-ulama menulis kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 8. Muka surat 8. InsyaAllah khatam kitab ni, insyaAllah. Jangan risau, insyaAllah. Tuan Guru Haji Saleh Sik Kedah mengajar kitab Aqidatul Najin 15 tahun, baru sampai setengah. Kita insyaAllah khatam, insyaAllah. Baik. Mengapa pengarang menulis basmalah di awal kitab? Antara sebab-sebabnya ialah muka surat 8 mencontohi cara susunan ayat Al-Quran. Kan dalam ayat Al-Quran mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mencontohi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami falahu. Beramal dengan hadis Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Kita berhenti pukul 11.15 ya mengaji, kemudian pukul 11.30 terus masuk kat sini. Kita rehat sekejap je mengaji untuk mungkin ada yang masuk tandas ke ataupun nak solat dan sebagainya tapi kalau boleh pukul 11.30 dah masuk kat sini balik ya. Nanti kita akan sambung sampai Zuhur. Pukul apa mengaji? Awal Zuhur kan, paling lambat pun pukul 12.30 kita berhentilah nak mengaji Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setiap perkara penting yang baik yang tidak dimulai padanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia menjadi terpotong ataupun kurang barakahnya. Bukan tak sah tapi kurang barakah. Baik, mari kita lihat muka surat 11, hikmah atas. Muka surat 11, 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Begini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan ada 4 kataan tu. Ia mengisyaratkan 4 keadaan jin, iblis dan syaitan cuba menggoda manusia. Kalau tak siang, malam. Kalau tak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Orang yang mengamal baca Bismillahirrahmanirrahim selamat jadi perisai insyaAllah ya. 4 perkataan ini dibuat
empat perkataan ini mengisyaratkan empat penjuru jin, iblis dan syaitan cuba nak menggoda manusia. Kalau tak depan, belakang, kalau tak kanan, kiri. Atas mereka tak berani sebab ada ayat Al-Quran. Bawah sebab mereka tak mau, sebab ada najis bawah tu, dia nak jaga status juga mereka tu. Jadi amallah baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita baca terus muka surat 13. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tafadhal. Segala puji hanya bagi Allah. Kenapa disebut segala puji? Sebab puji itu banyak. Ulama katakan paling kurang ada 4. Apa dia? Puji Allah kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah kepada makhluknya, nabinya. Innahu awwab. Allah memuji Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang ketiga, puji hadis makhluk kepada qadim Allah. Alhamdulillah kita sebut. Yang keempat, puji hadis kepada hadis. Makhluk memuji makhluk. Contohnya orang itu azan sedap, kita pun puji suara dia. Jadi puji ada berapa? 4. Puji qadim kepada qadim, qadim kepada hadis, hadis kepada qadim, hadis ni makhluknya kepada makhluk. Semua puji itu hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu disebut segala puji. Muka surat 16. Yang saya sebut 4 ni ada muka surat 14. 16, mohon maaf. Puji tu ada 4 yang di bawah tu. Jenis hamdalah puji ada 4. Baik. Terus fadal. Tuhan sekalian alam. Baik, bila disebut Tuhan ini, yang paling jelasnya Tuhan ini adalah Tuhan yang sebenar. Siapa dia Tuhan sebenar? Allah. Macam mana nak jadi Tuhan yang sebenar? Sifat 20. Dia mesti ada 2 hukum ketuhanan. Satu, istighna. Yang kedua, iftiqar. Istighna ada 11 sifat 20 yang kita mengaji itu. Iftiqar ada 9 sifat. Yang itu saya tak syarah lah. Kalau saya syarah jadi sifat 20 balik kita cukuplah. Tuhan yang sebenar itu hanyalah Allah. Adapun yang disembah-sembah itu bukan Tuhan. Sebab mereka tidak ada rububiyah. Uluhiyah, rububiyah. Kenapa Allah disembah? Sebab dia ada rububiyah. Oleh kerana dia ada rububiyah, kekuasaan, menjadikan, mematikan, memberi manfaat mudarat, maka ia disembah. Tidak ada beza rububiyah dengan uluhiyah. Dia talazum, melazimkan. Sebab itu tidak benar kalau ada orang kata tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Tidak benar. Dia satu sahaja. Saling melazimi antara satu dengan yang lain. Tuhan sekalian alam. Alam ini dalam bahasa tauhidnya ma siwallah. Ma siwallah, selain daripada Allah. Maksudnya Allah adalah Tuhan kepada manusia, kepada alam semesta, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, apa sahaja makhluk. Terus, dan dengannya kami memohon pertolongan atas segala urusan. Urusan tu urusan apa? Terus, dunia dan agama. Ya, kita nak solat minta tolong pada Allah. Kita nak buat benda urusan bisnes keduniaan pun mohon pada Allah juga. Dan semoga Allah merahmati dan memberi penghormatan. Ini adalah terjemahan paling tepat. Wasallallahu. Jangan diterjemah semoga Allah bersalawat. Sebab salawat ada 3. Daripada Allah kepada Nabi, rahmat. Daripada malaikat kepada Nabi, mohon pengampunan. Tapi bukan daripada dosa, sebab Nabi tak berdosa. Mungkin daripada kesalahan. Salawat kita kepada Nabi, minta diangkatkan darajat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid di sini ada beberapa maksud. Muka surat 18. Dhabit nombor 12. Tuan-tuan tengok.
Sayyid ini apa maksudnya? Pemimpin suatu kaum, orang yang memiliki tentera yang ramai, orang yang menjadi rujukan orang lain ketika dalam kesusahan, orang yang mempunyai sifat penyantun yang tidak dapat dipengaruhi oleh sifat marah. Semua ciri-ciri ini ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indahnya nama Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Cuba lihat dhabit nombor 13. Jika disebut Muhammad yang mempunyai terlalu banyak sifat terpuji dalam dirinya, jika disebut Ahmad, kemuliaan dan keutamaan yang mengatasi sifat-sifat terpuji orang lain. Allah, kan Nabi Muhammad ada berapa nama? Sekat ini yang paling banyak 804 nama yang dikumpul oleh Maulana Syekh Musa Ar-Ruhani Al-Bazi dalam kitab beliau As-Salawat Al-Makkiyah Al-Barakat Al-Makkiyah fi Salawatin Nabawiyah. Naam. Cuba kita lihat kemuliaan nama Nabi Muhammad, muka surat 18 di bawah tu. Kemuliaan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dilihat daripada gelaran Nabi Muhammad sebagai Habib, kekasih Allah, Habib itu atas wazan fa'il, maka ia boleh jadi dua. Fa'ilun, pelaku yang membuat, maka baginda adalah orang yang paling banyak memuji Allah. Kalau maf'ul boleh dia mengaji bahasa Arab lah. Kalau maf'ul boleh, yang dilakukan ke atasnya, yang kena buat. Baginda adalah orang yang paling banyak dipuji oleh Allah. Taib, ke atas penghulu kita. Taib, sudah, fadal. Penutup para Nabi dan ke atas keluarganya dan para sahabat semuanya. Taib, penutup ni khatam boleh dibaca, khatim pun boleh juga. Footnote nombor 14. Kalau dibaca khataman nabiyyin ataupun khatimin nabiyyin, yang menutup ataupun yang menyempurnakan, karena Nabi penutup kepada seluruh para Nabi dan yang lain. Kalau khatam, cincin perhias, cincin. Kalau kita pakai cincin kan menghiaskan jari kita. Orang lelaki kalau boleh pakai cincin. Kalau pakai cincin, pakailah sebelah kanan, sebab Nabi suka menganan-nganankan, dan pakai jari begini, jari kelingking ni, dan boleh matanya diletakkan sebegini. Ini untuk orang lelaki. Perempuan tak payah buat macam kami. Perempuan pakai jari binsir pun tak apa. Ni perempuan ni pakai binsir. Ni nama binsir. Ni khinsir, binsir, wusta, sababah, ibham. Sebab itu kalau nak potong kuku nanti, ini kita pakai kalau nak potong kuku, biar dia bersilang ke berselang ni Bang Haji. Ni apa ni Bang Haji? Ni ke sini ni apa ni? Berselang ke silang? Berselang. Kalau nak potong kuku ya. Sebelah kanan ni khawabis, khinsir, waw wusta, ba ibham, khawa wa ibham, bis binsir, sin sababa, khawabis. Kalau sebelah ni au khasaba, begini, au khasaba. Dia hadis ni sebenarnya hadis riwayat Imam. Siapa yang potong kukunya secara berselang, insya-Allah dia tak sakit mata. Jadi sebelah kanan ni kita pakai khawabis. Kenapa khawabis? Dia kelingking, dia kelingking tengah ibu manis telunjuk. Kenapa disebut khawabis? Ni kha khinsir, waw wusta, alif ibham, ba binsir, ini sin sababah, ini pula au khabas. Ibham, waw, au wusta, kha khinsir, ba au khabasna, au kha. Ini tadi apa? Sababah, au khasab, bukan au khabas, au khasab tu nampak pelik tadi ni. Au khasaba. Khinsir, sababah, barulah ba binsir. Nanti ada bukunya dia sebut, nanti kita tunjuk. Baik. Satu lagi, kenapa disebut khatam? Khatam ini cincin tadi kan. Yang kedua stempel.
Khatam tu maksudnya stempel, stamp kata kita kan. Para Nabi dan Rasul yang dulu, dia mesti mengakui Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul, dan mesti mereka akui, bagi tahu pada umat mereka akan datang Nabi selepas ini, itu zaman Nabi akhir zaman. Barulah boleh mereka diakui sebagai Nabi. Hebatnya Nabi, sebagai macam stempel. Khatam kan stempel. Baik, mari kita khatamkan dulu keluarga Nabi. Apa dia keluarga Nabi? Keluarga Nabi ada beberapa pendapat. Apa yang kita tulis kat sini, muka surat 20, footnote 16. Mengikut Imam Syafi'i, keluarga Nabi adalah mereka yang beriman daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu satu pendapat. Pendapat lain mengatakan Ahlul Kisah. Siapa dia Ahlul Kisah? Kan Nabi pernah pakai rida dan Nabi buat begini. Dalam kelubung tu Nabi, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Itu dipanggil Ahlul Kisah. Tapi jangan lupa Ummahatul Mukminin pun adalah Ahlul Bait juga. Yang ini membezakan kita dengan Syiah. Innama yuridu Allahu liyuzhiba ankumur rajisa ahlal bait. Ahlul Bait siapa? Ada ahli keluarga Nabi, isteri-isteri Nabi. Itu beza kita dengan Syiah. Sebab tu saya letak sini tanbih. Tanbih ni jaga-jaga. Syiah dia kata isteri Nabi bukan Ahlul Bait. Kita kata Ahlul Bait. Baik. Likulli dinin asas. Setiap agama itu ada asas. Wa asasu hadzal din, asas kepada agama dinul Islam ini apa dia? Hubbu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubbu ashabi. Sayang kepada Ahlul Bait dan sayang kepada sahabat-sahabat Nabi. Terus dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya untuk tidak berbuat maksiat melainkan dengan perlindungan daripada Allah. Tiada kekuatan untuk berbuat taat melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Terus baik, kita nanti akan sambung bahagian pertama rukun Islam. InsyaAllah lepas ni kita laju, jangan risau ni. Tadi introductionnya agak lambat sikit. Ni baru berapa muka surat ni? 24. Kita nak khatam berapa muka surat? Kita nak khatam berapa muka surat ni? Masya Allah, Masya Allah. (624). Masya Allah. Ini minta tolong ni santri-santri ni, muazzin, tolong mudah-mudahan khatam kita. InsyaAllah lepas ni kita laju mengaji, jangan risau. Paling kurang petang ni kita dah boleh lah. Kalau sampai setengah pun kira Alhamdulillah. Sebenarnya yang ini panjang ni kerana syarah saya panjang, tu je. Kalau baca sardan begitu, setengah jam khatam. Ada seorang pelajar daripada Sudan. لا هو طالب ماليزيا، هو طالب وماليزي هو، ولكن كان يتتلمذ على يد شيوخه في السودان سنوات عديدة. Oleh kerana dia rehat sekejap, 6 tahun dia dekat Sudan. Ada pelajar Malaysia, dia tahu saya datang ke satu tempat, ayah dia jadi nazir, lalu dia datang, Ustaz, lau takarramt ayuh binaqra amamakum Safinatul Najah. Lalu mereka baca Safinah Najah depan saya. Saya dengar dia baca matan, pum 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 pum, khalas, tak sampai 15 minit. Gitu. Sebab mereka dah tak ada baris dia baca. Masya Allah. Saya tegur sikit-sikit sahaja kerana dah mahir bahasa Arab. Pum 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 pum, khalas, barulah hajaznakum bima ajazana syuyukhana. 15 minit khatam. Kalau nak sungguh-sungguh lah mengaji. Kita tak nak lah gitu ya. Biar laju juga. Ni saya pun tak rasa puas hati rasa ni sebab banyak melangkah saya ni. Tapi tak apalah.
Yang penting kita khatam dulu, dapat sanad. Nanti kita, adik-adik santri nanti mengaji lagi ngusah ayat dan masyayikh supaya lebih faham lagi insya-Allah. Setakat ni dulu, mohon maaf. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.